Letaklah dahi kita, cecahkanlah ke lantai, nyatakan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebelum berjalan kita lawankan azan, sebelum berjalan kita tadahkan tangan, kita minta Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Apa yang pasti Allah telah jaga kita, Allah telah pelihara kita. Dan Alhamdulillah, saya ialah bukan, kita ada beberapa kali trip ya. Ada yang kadang-kadang kita datang 50 orang tapi balik kadang-kadang 49 orang. Pernah kita pergi 100 orang, balik 98 orang. Jadi hari ini bila kira buat accounting, Alhamdulillah sama jumlahnya kan. Baik dia bertambah, itu tak masalah kan. Itu bukan ada kecacatan kira, itu kenormalan. Jadi maknanya Alhamdulillah ya Allah, kita minta pada Allah, Allah beri pada kita syukur ya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bagi orang-orang yang beriman, penyudah bagi setiap sesuatu adalah syukur. Kesudahan setiap sesuatu adalah terima kasih dan syukur. Baik, semua yang saya kasih Islam tadi ada satu benda yang saya cadang untuk kita buat. Tadi kan hadis tentang Nabi ketawa kan, Sayyidina Ali ketawa kan, Ali ibn Zaidah ketawa dalam riwayat Imam Abu Dawud. Dan tadi satu bas ketawa, jolly driver kan. Jadi dia tak ada kena dengan kita. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ada satu amal yang kalau kita boleh buat, saya rasa ini sangat baik. Amal doa bangun tidur. Baik. Apa doa yang kita biasa baca bangun tidur? Yalah, bukan mesti kami dah lama bangun Ustaz. Dah, tak jadi masalah. Jangan terlampau rigid sangat. Kami dah lama bangun, takkan nak baca lagi. Dah, ini untuk perbincangan. Kalau ahli ibadah ni lain ya Allah ya. Pada masanya itu sesuai dibaca. Tak sesuai tak boleh dibaca. Baik, apa semua yang saya kasih sekalian, doa yang biasa kita baca adalah Alhamdulillahilladzi, dalam riwayat Muslim ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Okey, saya kira kebanyakan kita membacanya bila bangun celak saja mata dia tidur. So sekarang ni saya nak minta kita buat macam ni ya. Kita boleh tengok dalam Azkar Imam Nawawi, doa tadilah kalau kita nak refer kan, Imam Al-Ghazali ditulis dalam Bidayah Nihayah, cerita tentang bagaimana Bidayatul Hidayah, bagaimana memulakan hari. Baik, boleh tak jadi semua yang dikasih sekalian? Baik, saya macam ni ya. Kita baca, tetapi saya minta ni insyaAllah hari esok kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, maknanya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'da setelah amatana mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Okey, ataupun kalau rasa macam complicated, bangun saja Alhamdulillah. Ya, kalau kita macam payahlah sebab doa lain banyak kan, dah hafal. Jadi hari ini macam bila kita dah 1000 doa hafal, satu yang last tu memang agak susah. Jadi kalau rasa susah yang satu ni, apa dia? Alhamdulillah. Baik, cuma saya nak minta kita praktis. Sebab Nabi tadi ingat tak? Nabi dia sebut thumma dhahik, kemudian Nabi ketawa. So apa kita nak buat? Jangan ketawa. Ya Allah ya. Tiba-tiba bangun tidur dah lah suami. Ini perginya suami saja kan. Balik dia, isteri tengok ketawa, bangun apa lampu tak buka lagi kan. Jadi baik-baik. Jangan tanya buat suami kan, macam mana bang Bono ni Zura beli ngajar. Jadi tengok Zura beli baik. Macam ni tuan-tuan, dia tak payah. Yang ni tak payah.
Sebab kita nak buat hari-hari, apa yang kita kena buat? Ni dengar betul-betul. Bila kita sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau kita sebut Alhamdulillah, kita ulang banyak kali, kita buat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali ke, kita ganjilkan dia. Baik, tolong buat dalam keadaan sambil senyum seorang diri. Sambil senyum. Alhamdulillah. Maknanya dalam gelap. Dalam gelap tu seorang-seorang gitu. Dia tak kira maksudnya dah. Ada orang tidur cerah, tak kira lah. Tapi maknanya bila sebut tu senyum. Boleh tak saya nak cuba tengok kita senyum macam mana? Allah, Masya Allah, manis sungguh ya Allah. Kita biasa dengar tak? Bila kita senyum, dunia akan senyum pada kita. Ya, bila kita senyum, dunia akan senyum pada kita. Baik, kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab kita punya sistem badan ni, kita tahulah, kita semua sistem badan kita adalah interconnected, ya. Masing-masing dia ada dan dijaga oleh kita punya central nervous system kita, dijaga oleh kita punya otak kita dan segala macam lah. Baik, semua yang oh, Masya Allah. Zaujah ya, para ustaz ni kalau tak pakai kuliah dia tak jam. Baik, apa tadi? Senyum. Baik, kita punya sistem adalah interconnected. Baik, kajian mendapati bahawa apabila kita senyum, walaupun kita buat senyum, bila kita senyum, maknanya kita tariknya ni, maknanya buat-buat, dia beri signal kepada otak yang kita sedang happy. Maka otak akan rembeskan hormon yang menyebabkan kita gembira. Nampak tak? Maknanya jangan tunggu hormon tu keluar, kita treat hormon tersebut. Jadi macam cara dia, kita senyum. So begitu juga kalau apa-apa pun. Sebab itulah manusia yang kalau kita boleh, sebab itulah Nabi SAW kan, kita cerita pada masa Uhud kan, Nabi SAW senyum walaupun ketika perang yang sangat memuncak, ya, Nabi senyum. Maknanya senyum dan orang beriman tak boleh dipisahkan. Baik, semua yang saya hormati dan saya sayang, itu sekadar orang kata catatan terpilah, supaya paling tidak nanti ada benda yang kita boleh buat selepas daripada ini. Kita senyum, kita mulakan hari dengan senyuman, dengan ucap kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, semua yang saya kasih sekalian, boleh tak sambil-sambil, sebab saya insya-Allah saya nak ambil lagi masa tuan-tuan. Saya harap Allah beri kekuatan untuk bersama ni. Baik, jom kita baca beberapa doa yang kita telah bagi sama-sama sebelum ni. Kita repeat balik. Baik, salah satu doa penting yang saya minta kita baca adalah doa tentang ilmu yang bermanfaat. Ingat ya? Ingat Baik, doa ini daripada hadis Ibn Majah daripada Ummu Salamah. Penting sangat pada kita. Bukan sekadar ilmu bermanfaat, tapi rezeki yang baik dan juga apa dia? Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang kata ulang balik doa-doa ni. Semoga lepas ni kita amal insya-Allah sebab terlampau penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, kita baca 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan
mutaqabbala. Last kita minta untuk trik kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca doa yang kedua. Mana yang saya sempat ingat sajalah ya. Baik, doa yang kedua yang kita cerita tentang orang terperangkap dengan masalah. Masihkah ingat? Masihkah ingat? Ingat yang mana? Orang dan masalah tiga, ingat tak? Satu masuk, tak boleh keluar. Satu masuk dan keluar, tapi lama-lama dia masuk balik, keluar balik, hari-hari. Baik, ada orang yang masuk, tengoklah ya, tengoklah cara tengok. Dan saya ni mengajar tak boleh jadi, nampak ya. Lain dia ajar, lain dia ingat. Ini lemahnya guru dia. Muhasabah Datuk Seri ni, saya kena muhasabah ni. Astaghfirullahalazim. Macam mana? Okey, Datuk Seri ingat bahawa dia disebut pada kita, dia bukan sekadar keluar tetapi dengan cemerlang sehingga dia kata seolah jadilah, nasib baik aku kena ujian, kalau tidak aku tak ada di sini pada hari ini. Baik, ingat? Baik, alhamdulillah. Ala kali itu sebelah Datuk tu tanya, Allahu Akbar, dia dah ujung kan. Baik, doa ini semua yang dikasih sekalian kita boleh lihat dalam Musnad Ibn Mardawai. Yang dipetik nak cari lagi, kita tengok dalam Ad-Durrul Manthur Imam As-Suyuti, hadis daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Baik, jom baca. Boleh ke ni? Orang depan macam boleh, tapi belakang saya macam nampak. Boleh ke orang tengah-tengah belakang saya nampak macam okey, tengah-tengah ni, barisan tengah ni macam selesa sangat sebab dijaga oleh orang di belakang dan depan. Orang tengah okey tak? Yang kedua tu biasa semua kuat, dia terdiam, ya Allah Akbar. Itu risau kan? Baik, jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, Allah hantar Jibril pada Nabi Yusuf dalam riwayat itu, dan dia membacanya. Dalam Mustadrak Hakim menyatakan bahawa 3 hari dia kemudian diterus keluar oleh Allah, dan kemudian bermulalah perjalanan kecemerlangan. Bukan sekadar Nabi Yusuf tetapi seluruh Bani Israel kemudian berpindah daripada Palestin ke Mesir. Yang kita baca kisah dia, yang kemudian dibawa balik oleh Nabi Musa pulang balik membelah lautan. Baik, kisah itu Masya Allah, ini dia punya apa dia panggil, dia punya turning point dia. Turning point perpindahan itu adalah perpindahan seorang manusia, dan ini doa dia yang diajar oleh Jibril. Maka Nabi di penghujung hadis yang diriwayatkan ini, Nabi kata alidhu bihadhil kalimat, biasakan baca kalimat ini sebab dia dibaca oleh golongan mustafin, orang-orang yang terpilih. Jadi kalau kita baca, kita harap kita dalam golongan terpilih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzun wal-maknun ya badi'as samawati ya badi'a as-samawati wal-ard ya dzal jalali wal-ikram wal-ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Okey, just kita
baca, dan dulu kita dah bincang, tak jadi masalah. Dan saya kira sebagai ujung lah, mari kita baca satu doa yang menurut Anas bin Malik, dia bertanya kepada isteri Nabi dan dia sendiri bersama dengan Nabi. Dalam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Jami' bahawa ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Ketika Nabi berjalan macam ni, Anas bin Malik akan dengar Nabi baca, dia cuba dengar, okey. Kemudian dia tanya isteri Nabi, apa yang Nabi kalau balik rumah paling banyak baca? Doa. Baik, jadi doa itu sekarang kita baca sama-sama insya-Allah, sebagai orang kata dah mula nak pergi ke ke alam lain lah ni, masing-masing alam lain lah gayanya. Baik, doanya adalah, ramai orang hafal ya, cuma bila semua kita sebutkan latar belakang ni baru kita tahu penting ni, bahawa Rasulullah SAW selalu membaca doa ini. Baik, doa dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi, sebab pendek je kita ulang lagi ya. Sebab Nabi selalu membaca ini. Artinya adalah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Sebab hati manusia, ada manusia yang hari ini rasa seronok, taat. Hari esok tiba-tiba orang yang sama, hati yang sama, seronok buat dosa. Ada hati yang Masya Allah, bestnya sujud pada Allah, tiba-tiba malasnya nak sujud pada Allah. Sebab hati kita itu berbolak-balik. Maka kita minta supaya pengukuhan pada hati yang berbolak-balik ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya harap kita bersama ni insya-Allah janganlah habis di sini ya. Kalau boleh kita sama-sama lagi sebagai sebuah keluarga. Dulu kita tak kenal antara satu sama lain, tapi Allah jualah yang menyatukan hati kita dan kenal. Masya Allah, kita tahu hati budi, kita tahu baik budi rakan sahabat kita. Dan Alhamdulillah, kalaulah tidak berharga, Allah tak jadikan dia kawan kepada kita dalam permusafiran yang paling istimewa. Sebab musafir ini adalah nak membawa seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua yang saya kasih sekalian, dan saya harap jangan berhenti. Mungkin nanti apa-apa Datuk Seri kita boleh lakon, cukup mana kan kita buat balik, orang kata apa? Alumni reunion. So kita buat reunion katanya. Jadi insyaAllah nanti kita latihlah AJK. Tak payah complicated sangat, nanti mulalah bila di jawatan tanding pula, tanding kelahi pula, elok-elok umrah kelahi pula, lepas tu kan. Jadi insyaAllah semua yang dikasih sekalian, kita sama-sama merancang untuk, sebab kita tahu ibadah kan dua, ingat dah DNA ibadah. Yang pertama akrab dengan Allah, yang kedua ulfah ataupun rapat dengan sesama manusia. Kita cuba praktik insya-Allah. Buat dua ni, balik nanti kita jangan peduli orang, kita buat je. Paling kurang yang kita kena buat, jumpa orang beri senyuman. Paling kurang beri salam, paling kurang beri senyuman, beri perhatian. Ini adalah rukun yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Saya takut ya, kita hanya fikir bila kita pergi umrah, kita hanya nak dekat dengan Allah, manusia kita tak nampak nilai harga mereka, sedangkan mereka sangat berharga. Jadi sebab itu, dan kita mulalah dalam rumah tangga kita insya-Allah. Nabi tak pernah masuk dalam rumah, Nabi tidak pernah masuk dalam
rumah, maksudnya langkah melalui pendul rumah, bahasa kita lah ya, masuk dalam rumah, melainkan Nabi akan memberi senyuman terlebih dahulu, walaupun Nabi berhadapan dengan masalah yang paling berat. Dia punya introduction mesti senyum dulu. Dan isteri Nabi, walaupun nak apa, walau tak suka, tak apa benda, first kali bila balik mesti beri senyuman dan berikan layanan terlebih dahulu. Itu menjadi daat, maknanya tradisi orang-orang yang ikut Nabi, tradisi orang soleh. Kita cuba insya-Allah. Kita cuba insya-Allah, kita cuba beri senyuman. Nabi kalau Nabi musafir, sebelum Nabi masuk rumah, Nabi akan solat sunat, kemudian Nabi akan bersiwak, Nabi memastikan mulut Nabi dalam keadaan bersih, baru Nabi jumpa dengan isteri Nabi. Isteri Nabi tahu benda tersebut dan buat benda yang sama. Cuba bayang ya, betapalah inilah yang diajar oleh Nabi dan inilah yang kita buat insya-Allah. Baik. Dan semua yang saya kasih sekalian, semoga saya haraplah ya, kita datang bertambahlah sesuatu ilmu pengetahuan dalam dada kita. Walaupun mungkin kita tak seperti lecturer, dia banyak masa bertahun kan, tapi kita mungkin hanya berapa 10 hari bersama kan. Jadi mungkin sikit sebanyak kita berbincang, tuan-tuan kan, kita berbincang sama-sama atas nama ilmu, di atas nama hamba Allah yang lemah. Saya ulang balik kata Imam Al-Ghazali, di akhir zaman mursyid, bukan mursyid ustaz mursyid tak, di akhir zaman mursyid itu payah, tetapi yang ada adalah dua orang sahabat yang dua tangannya kotor, yang kemudian mencuci tangannya dengan kalau kita nak cuci tangan dengan kotor, apa kita buat? Kita mesti akan gunakan dua jari, dua tangan kita sekali. Kalau kita jadi cingiri memang tak bersih. Jadi kita macam itulah sebenarnya. Sepanjang 12 hari ni sebenarnya berlaku benda itu. Kadang-kadang orang tegur cara tak langsung, kadang-kadang yang banyak orang dengar tanpa kita dengar, orang doa tanpa kita dengar. Ini sebenarnya lah yang dianjurkan oleh agama untuk kita semua. Jadi kita harap insya-Allah jadilah kita bertambah ilmu yang bermanfaat. Ingat sentiasa kita nak ilmu yang bermanfaat. Lecturer sentiasa ingat, saya nak bagi ilmu bukan ilmu tetapi ilmu yang bermanfaat. Sebab bila mati kita, yang akan bermanfaat untuk kita adalah ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ilmu yang kita ajar menyebabkan manusia berkelahi, kita bukan dapat manfaat, kita akan dapat dosa berkelahi orang. Jadi sebab itu masya-Allah kita kena ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, okey ni last lah ya. Mau last. Nak pujuk bukan senang oh. Suratnya ya Allah Ustaz, tu ni dah ya. Ni buat ekor ni okey, buat tu ya Allah ya. Ustaz apa? Nama? Ustaz Daniel. Sebab Ustaz Daniel ni jaga jamaah, dia takut nanti kan Ustaz jamaah tu penat, dia tarik mic supaya berhentilah ceramah ya. Saya tarik dia ketat, saya tarik ketat. Punya tengok ya. Kita sangat tunggu kat Ustaz Daniel kan. Ya Allah, saya kata kenapa Ustaz Daniel tarik, kita nak habis sikit lagi. Sebab Ustaz Daniel dia takut kan, sebab dia rapat dengan jamaah. Dia tahu jamaah ni penat Ustaz. Berhentilah Ustaz, cukuplah Ustaz. Tapi rupanya Ustaz Daniel belakang rupanya ya. Baik, Allah sebut dalam Al-Quran, kita pulang insyaAllah ya. Kita pulang dan sampai ke rumah selamat insyaAllah, rehat wa iya. Kita minta ya Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, Qul maknanya adalah katakanlah, wahai Muhammad, hal adakah yastawi sama tak sama lagi kan dia maka sama nak lompat yastawi apa dia Allah katakanlah wahai Muhammad kepada umat, itu umat Nabi sekarang. Allah suruh Nabi tanya kita, lepas ni kena jawab
Ya, kalau kita baca dalam adab membaca Al-Quran adalah menjawab bila Allah tanya. Sekarang Allah tanya, Allah kata pada Nabi Muhammad, "Qul wahai Muhammad, katakanlah kepada umat, hal adakah yastawi sama, hal yastawi al-a'ma, a'ma, 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 sombong ngomong a'ma." Memanglah cara suruh betul. Ustaz Daniel, cara Ustaz Daniel yang jamaahnya tak nak jawab. Allahu Akbar. Ustaz tak boleh kata apa a'ma? Ni sikit lah, tengok sikit. Adalah apa dia? Buta tengok akhirnya kan. Bila saya bangun, nak awak lah susah sangat ni, tanya banyak kali kan. Patut jawab tadi kan, tapi kan. Oh, jawab tak dengar. Nak tengok kita disalahkan. Allahu Akbar. Baik, adakah sama di antara, Allah tanya, adakah sama di antara a'ma, orang yang wal basiru, wal basiru, orang yang bukan melihat, orang yang sangat tajam penglihatan. Sebab kalau basir, orang yang melihat. Tetapi bila Allah gunakan kalimah basir, sebab Allah nak bagi tahu sama tak sama tu. Nak bagi tahu betul-betul sama tak sama. Satu orang buta, satu orang yang tajam sangat penglihatan. Ya, yang pakai spek dia memang bukan basir. Jangan kecil hati. Saya pun pakai, ya Allah, ya Tuhan. Datuk pakai. Masya Allah. Ni kena tanya amalan. Ya Allah. Masya Allah. Tengok. Ni basir, Datuk Seri basir. Ni lecturer depan ni. Basir. Adakah sama, tuan-tuan? Maka apa kita jawab pada Allah? Tak sama, ya Allah. Maka sekarang Allah tanya, adakah sama orang yang tahu dan orang yang tak tahu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang tahu dan orang yang tidak tahu? Baik. Kita dulu tak tahu. Maka sekarang kita tahu. Sama tak? Yalah, kalau tak jawab tu kecil hati juga. Tapi kalau jawab salah tu lagilah kecil hati kan. Satu kan? Ya, malah duduk depan dekat kelas kan? Dah. Masya Allah. Ni, faham ya, saya kita dah duduk banyak hari takkan tak faham kan? Saya bergurau kan? Ada orang buat serius kan? Ini apa ni? Apa? Masya Allah. Ya Allah. Dah lah zikir baru zikir kan? Baik, semua yang dikasih sama tak? Tak sama. Maknanya kita kena cakap, ya Allah, bila kau bagi aku ilmu, maka aku tak sama dulu bila aku jahil. Saya dah tulis satu buku. Okey ni sebab kebetulan dalam bas nama saya mungkin kalau pernah dengar Ustaz Nurani, saya pernah cerita kisah ini. Saya nak share sekarang ni. Nama tajuk dia ialah Commuter. Commuter. Jelas sudah di belakang. Apa dia? Datuk Seri, saya ceramah dekat satu kampung lah, tak sebut. Saya kata saya nak cerita sikit. Cerita ni sebab saya belajar. Saya rasa Masya Allah, bila Allah kata dan cerita ni macam memahamkan saya. Saya tanya lah orang kampung, tahu tak komuter? Dia marah kat saya. Alah,
memanglah kampung, takkan komputer pun tak tahu pula. Ya Allah, nak kata tak tahu, biar cakap tak tahu tak apa. Kami ustaz orang kampung, tapi kalau sekadar komputer kami tahu. Saya bukan kata komputer, saya kata komputer. Oh okey, saya pun redakan dia orang sebab dia orang marah. Jadi bila saya tengah cerita tu, maka orang pun masuk dalam komputer. Dia marah sekali lagi kat saya. Ustaz, memanglah kami ni orang kampung, tapi takkan orang masuk dalam komputer. Payah nak sembang, Masya Allah ya. Baik, tapi semua kita tahu komputer. Tahu kan, kita tahu komputer kan? Baik, tajuk dia apa? Komputer. Kisah dia macam ni tuan-tuan. Ada seorang ayah, komputer lebih macam ni lah kan, tapi dia macam lebih selesa lah, tak ada. Sebab dia atas rail, so dia lancar. Yang ni berbonggol-bonggol kan. Rasa tak? Komputer tak macam ni. Kan? Komputer dia smooth dia. Bila sampai ke stesen apa jadi, itu akan terbuka, orang masuk, orang keluar kan. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, sama tak orang tahu dan orang tak tahu, itu soalan dia. Jangan lupa dia punya tajuk perbincangan kita adalah Allah tanya, samakah orang yang tahu dan orang yang tak tahu. Baik, kisah dia adalah seorang ayah dengan anak umur 3 tahun, 2 tahun, anak lelaki 3 tahun, 2 tahun. Ayah tu masuk dalam komputer, si ayah ni. Bila dia masuk dalam komputer, dia pun terus cari tempat kosong. Dia pun duduk. Dia sandarkan kepala dia, dia pejamkan matanya. Seperti sebahagian daripada kita lah. Baik. Dia macam hadis tadi juga, dia ada amalan kan, misal-misal kan. Baik. Jadi apa yang berlaku sekarang? 2 orang anak lelaki dia. So 2 anak lelaki ni, cuba bayang anak lelaki, siapa ada anak lelaki tahulah. Oh, kan, anak lelaki Raisah tidur. Sihat, Masya Allah. Masya Allah. Baik, betul dah, tak ada suara, tidak, dia lah nombor 1 jawab. Masya Allah ya. Ke kita buat ke supaya jawab tu Raisah je. Sebab tu kan, so bila yang kedua jawab tu tak jangan dia sakit, saya tak ada jawapan. Oh itu patutnya, Masya Allah. Biasalah kan, tak banyak WhatsApp group sekarang ni kan. Baik. Ada semua group lagi. Baik, semua yang dikasih sekalian, cerita dia adalah, saya cuba nak cepatlah. Orang budak laki-laki ni, anak lelaki, bila dia masuk, ayah dia tidur, apa dia buat? Dia lari daripada hujung ke hujung, lumba lari. Kan semua flasher, lumba lari. Yang abang sampai dulu menjerit seronok. Adik tak puas hati, sekarang lumba pula, siapa boleh naik? Kan ada tiang kan, kerabak tu, siapa boleh panjat atas terus sini, maka dia menang. Baik, menjerit 2 orang ni. Kemudian ada tempat gayut kan, bergayalah 2 orang ni. Baik, tadi orang yang dalam komputer ni dalam keadaan happy, seronok. Tetapi sekarang cuba bayang, ni cerita lama lah. Dulu kan orang baca paper dulu kan besar. Untuk makluman semua, satu masa dulu ada namanya surat khabar. Dan dia besar sangat, kertas besar, macam sama macam saprah tu. Kan, tak tahu kan. Satu masa nanti orang tak tahu. Baik. Jadi budak ni berlari langgar. Dan orang dalam komputer apa rasa sekarang? Apa rasa? Masya Allah, tak selesa ya? Itu kira akhlak mulia. Kat depan dia kata geram. Baik. Ini kalau jenis ada ni kan, Allah. InsyaAllah ya. Doakan saya ya. Ada orang terinaya, dia berdoakan ya. Ada orang terzalimi, dia doa, dia makbul. Masya Allah ya. Allah. Terima kasih harap sama sahabat. InsyaAllah. Doa sama sahabat ni dia penting kita insyaAllah. Baik. Allah Akbar. Kapan tadi? Banyak penuh cabaran ni. Kau dah tukar dah tak selesa jadi gelap. Masya Allah ya.
Manusia tengok, manusia dia boleh belajar tak Nazri? Dia cepat belajar. Itu kelebihan manusia, Masya Allah ya. Baik, Ustaz dia sudah. Saya ingat Ustaz dia nak lagi macam bulan tu. Baik, jadi tuan-tuan, semua yang saya kasih sekalian, okey, saya sedang membaca ayat Allah, qul hal yastawil ladina la qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wan nur. Baik, ingat kan? Baik, jadi dalam ramai-ramai orang ni, bila tengok anak dia ni berlari, kacau orang dalam komputer rasa panas hati. Baik, lebih panas hati bila tengok pada bapa dia yang sedang buat apa? Buat tak tahu, buat dia. Kita fikir kalau anak kita tu Masya Allah budak dia dah kena dah kan, sekeru sikit-sikit kalau longgar tu kan, pelan je sap tiba-tiba naik macam budak tadika masa bergambar. Kalau kita lah, tetapi tengok ayah buat dia, ya Allah, itu lebih sakit. Masya Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, jadi nak cerita ni. Nak boleh ceritanya, dalam ramai-ramai orang, ada seorang dia duduk geram, maka dia rasa masalah ni tuan-tuan, kita faham prinsip dia. Masalah makin kita sembang, makin besar masalah. Tetapi masalah dia perlu apa? Selesai. Hari ini dalam dunia kita mengajar, kita komen masalah, tetapi bukan selesai masalah. Dan sebab tu masalah makin lama makin besar, makin lama makin besar, ya. Sebab tu Nabi ajar dalam hadis. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang, kita pergi ke Masjid Nabi. Kita pergi Masjid Nabi, ada seorang lelaki Arab. Bala Arabiyun, kencing seorang lelaki Arab dalam masjid. Cuba bayang, kencing dalam masjid. Orang ramai bangun untuk pukul lelaki tersebut, ya, untuk pukul lelaki tersebut. Tetapi Nabi terus bagi tahu, kata Nabi, da'u, tolong tinggalkan dia, dan datangkan, bawakan kepadaku bekas air. Maka Nabi menyuruh, ada kata Nabi basuh, ada kata Nabi menyuruh. Dan Nabi SAW membasuh, dan pada ketika itu Nabi SAW mengingatkan bahawa kita semua diutuskan oleh Allah untuk menyelesaikan, untuk membawa rahmat, untuk bukan membawa azab. Ya, lebih kurang macam tu. Baik, balik kita ke komputer boleh? Okey, geram kita kat satu kat budak, tapi lebih berkanda bila tengok pada baik, ada seorang lelaki dia kata dia nak solve the problem. So dia pun bangun perlahan-lahan, dia pun duduk, ya baru balik umrah mungkin, ya rambut pun pendek lagi. Dia pun duduk kat sebelah lelaki tu. Lelaki tu masih lagi pejam mata sandar. Dia duduk. Lelaki tu tak ambil perhatian pun, dia pun pegang peha lelaki tersebut terkejut sebab ada orang sentuh dia. Dan dengan perlahan dia bisik, dia kata, saudara, minta maaf, saya ni nak balik umrah, saya tak balik umrah saya. Dia kata, saudara, maafkan saya, anak saudara sangat ganteng. Baik, kita kan bila orang tegur pasal anak apa rasa? Malu kan? Malu first lah, lepas tu nak marah kenapa, nak nombor dua lah. Malu. Dan dia tengok anak ni sedang berumpat di belakang. Jadi oleh kerana rasa malu, dia pun bangun. Dia terus berjalan untuk pergi jumpa dengan anak dia. 3 tapak dia berjalan, dia patah balik. Dia duduk. Tapi sekarang dia duduk, tapak tangan dia ditepukkan ke muka dia. Dia menangis sehingga tergoncang bahu dia. Dia menangis sehingga tergoncang bahu dia. Kawan ni, dia tegur, kenapa
Kalau dah ada saudara, ada sesuatu yang boleh saudara cerita. Semua yang dikasih sekalian, saya pun tak niat nak cerita panjang, tapi rupanya dicerita pula. Si ayah ni kata saudara sampai menangis. Dia cuba nak tahan tak menangis. Dah lama-lama dia berhenti, dia sambil teresak-esak dia cerita. Saya nak cerita dengan cepat lah tuan-tuan. Dia kata apa? Saya ada isteri dan itulah anak kami. Isteri saya selalu mengadu pening kepala. Saya selalu bagi Panadol. Saya selalu pijit-pijit. Biasa-biasalah, pening kepala. Baik. Sehinggalah dia kata bulan sudah, saya duduk menonton televisyen jadi dapur, tiba-tiba saya dengar satu jeritan dan dia sedang pegang beberapa bekas dan isteri saya telah jatuh dan saya dengar bunyi jeritan. Saya pun berlari ke dapur dan bila saya berlari ke dapur, saya mendapati anak saya dan isteri saya dalam keadaan terpecah dan kalau buih keluar daripada mulut dia dan dia dalam keadaan sakit bersama. Dia kata dia terus rangkul isteri dia dengan susah payah, dia terus bawa ke kereta, dia terus shoot ke hospital dan semua yang saya kasih sekalian. Pada masa itu dia kata doktor uruskan, buat kajian dan dia kata doktor panggil saya dalam bilik dan doktor kata kami mendapati, ya, dah buat semua MRI segala macam, kami mendapati bahawa sebenarnya di bawah kiri ni, di bawah tempurung kepala ada satu ketumbuhan sebesar bola golf. Sekarang dah besar bola golf dan dia tolak dan menyebabkan bahagian kepala dia sakit dan saya tak sangka saya akan dengar perkataan ini. Dia kata saudara, doktor cakap pada dia, saudara, kalau kita lambat, isteri saudara akan meninggal dunia. Saya tak sangka anak kami masih kecil. Saya dengar bahawa mereka akan berpisah dengan ibu mereka. Maka saya dikata terus sign beberapa surat yang menyebabkan pada masa itu buatlah apa saja. Dikata saya akan cari keuangan dan settlekan. Baik tuan-tuan, maka masuklah pada rawatan yang intensif untuk dia selepas seminggu. Saya nak cerita pada saudara apa yang berlaku selepas seminggu. Selepas seminggu, anak saya di rumah jadi sangat murung. Anak saya di rumah jadi sangat murung. Tak nak berkawan, tak nak bergaul. Baik. Saya pergi ke hospital, isteri saya menangis, tanya sentiasa pasal anak. 2 minggu makin teruk, 3 minggu suasana makin teruk. Anak saya tak nak main, selalu demam dan kemudian di malam hari selalu tersentak-sentak dan panggil mama sebab dia tak boleh ziarah, tak boleh jumpa. Yang boleh jumpa saya. Sampailah semua yang dikasih sebulan. Alhamdulillah. Semalam dia kata isteri saya bagi tahu kepada saya sambil menangis. Dia kata, abang, saya tak pernah berpisah selama ini dengan anak-anak. Tolonglah usahakan macam mana cara pun dengan doktor, tolong supaya boleh jumpakan saya dengan doktor. Jumpalah dengan siapa pun, asalkan boleh jumpa. Kalau perlukan bayar, habiskan akaun saya, dia kata. Dia kata kerana isteri dia terlampau nak, maka pada masa itu dia pun terus jumpa dengan pihak pengurusan dan akhirnya sangat special. Hari esok doktor benarkan, tapi masanya sangat sekejap, 15 minit saja. Dia kata apa dia? Setelah dapat keputusan itu, saya terus jumpa dengan isteri saya. Saya tak pernah tengok dia senyum semanis itu. Bila saya kata hari esok doktor benarkan untuk kita jumpa, saya bawa anak-anak untuk jumpa dengan kamu, dia menangis kerana terlampau gembira dan dia kata tak sabar nak peluk, nak cium anak dia kata. Baik tuan-tuan, malam tu dia balik ke rumah, anak ni murung dah sebulan, tak nak main, tak nak makan, urus. Dan malam tu saya panggil dua abang dan adik ni. Dia kata, mai duduk atas riba ya. Saya bisik kat telinga dia orang satu perkataan, esok kita jumpa mama. Saya dah tahu dah apa yang berlaku. 2 orang anak saya melompat bangun
berlari ke sekeliling rumah, menjerit ke dalam pos pondok, cari kertas lukisan, buat drawing lukisan. Abang dan adik selongkar baju mana nak pakai, tunjuk pada saya mana nak tunjuk, nak jumpa mama. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sampailah hari ini, pagi tadi, tengah hari, dan time untuk melawat sampai. Anak-anak saya dah bersiap dan saya bawa mereka untuk ke komputer. Ketika saya kunci rumah, telefon saya berbunyi dan di hujung talian memanggil nama saya daripada hospital. Dia kata, saudara, ya, saudara boleh tak datang ke hospital? Saya terus ingatkan dia, saya dalam perjalanan sebab saya dah dapat keizinan daripada pihak pengurusan untuk bawa anak jumpa dengan isteri saya. Di hujung talian cakap, saudara segera datang, isteri saudara telah meninggal dunia. Ketika anak saya tarik baju saya, kata, papa cepat nak jumpa mama. Sepanjang perjalanan daripada pagar rumah ke stesen, dia kata, anak panggil papa cepat, kami nak mama suap, kami nak mama pegang kepala kami. Dan dia kata, saya tak ada bahasa, saya nak bagi tahu pada anak, abang, adik, mama dah tak ada untuk panggil nama kamu sampai bila-bila. Mama tak ada nak cium kamu sampai bila-bila. Mama tak ada masa dah, mama tak ada dah. Sebab kalau kita pergi hanya satu jenazah yang tertujur, yang takkan boleh peluk kamu. Dia kata, saya tak ada bahasa. Sampailah saya masuk dan saya duduk. Dan dia kata, saudara, sekarang anak saya sangat menyusahkan semua orang. Saya pernahkan saudara untuk pukul anak saya sebab ganggu semua orang. Saya nak tanya sekarang pada lelaki tersebut, sanggupkah dia bangun dan pukul anak tersebut? Sanggup tak? Apa yang ada dalam hati dia sekarang? Simpati, nak membantu, betul tak? Tetapi tolong tengok orang lain dalam komputer tersebut, apa yang dia orang sedang rasa. Masih marah, masih geram. Nampak tak dua benda yang berbeza? Satu orang yang kemudian penuh rasa sayang, simpati, walaupun orang yang sama sedang bergomol, anak yang sama sedang bergomol, tetapi yang masih marah, yang lain masih marah, betul tak? Apa yang membezakan? Apa yang membezakan? Seorang tahu, yang lain tak tahu. Sebab itulah bila Allah bagi kita ilmu bermanfaat, kita akan jadi berbeza dengan orang lain. Dan jangan pelik bila kita berbeza. Amal kita akan berbeza dengan orang lain. Jangan pelik bila kita amal kita berbeza dengan orang lain. Sebab Allah dah kata, adakah sama orang yang tahu dan orang tak tahu, orang jelek dan orang yang buta? Sebab itu semua yang dikasih sekalian, marilah kita doa pada Allah, bukalah pintu hati, jadikan kami tahu. Saat kami tahu, kami akan berbeza bukan dengan orang, dengan kami sendiri sebelum kami belum tahu. Jadi insyaAllah semua yang dikasih sekalian, perjalanan kita bukan sekadar untuk melakukan ibadah pada Allah, tetapi kami nak menempuh sebab Baitullah kita telah tinggalkan. Kita toleh dari akhir tadi dalam keadaan leleh air mata. Saya nampak satu jamaah Cina yang kemudian mengundur daripada awal, melambai sebab tak tahu adakah lagi mereka akan datang, sebab mereka payah nak datang ke sini. Baitullah kita akan tinggalkan, Kaabah kita tinggalkan, Hajar Aswad kita tinggalkan, Maqaf kita tinggalkan, Mas'a kita tinggalkan, Jabal Abi Qubais kita tinggalkan, Maulid Nabi kita tinggalkan, Syed Abi Khalid kita tinggalkan, Madinah kita telah tinggalkan lama dah, Masjid Quba kita dah tinggalkan, Izzik kita dah tinggalkan, semua kita tinggalkan. Tetapi yang kita jangan tinggalkan adalah ilmu dan pengajaran yang berbekas dalam hati. Sebab itu tak boleh kita tinggalkan. Bawalah Baitullah sentiasa dalam hati kita. Bawalah Siti Hajar yang begitu kita melalui sa'i di atas jalannya berulang kali. Seorang wanita yang sangat baik, seorang wanita yang sangat sanggup berkorban. Kita tengok bagaimana Nabi Allah Ismail, anak yang sangat baik, Nabi Ibrahim, ayah yang sangat baik, Rasulullah. Letak dalam diri kita insyaAllah, agar kita jadi hamba yang sentiasa tahu. Sebab kita tak bila pulang dari akhirat, Allah akan pisahkan di antara orang tahu dan orang tak tahu. Kebanyakan orang tak tahu, biasanya mereka berada di dalam jalan dan sofah yang neraka Jahannam. Maka kita minta doa kepada Allah terus-terusan insyaAllah. Semoga sekali lagi ya Allah perjalanan ini
beri kami ilmu pengetahuan. Baik, kita bila kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarfal arda min 'alayha innaka anta khairul warithin. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sadrana wa yassir bihi umurana وأعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله, kami sedang berada di bumi Nabi-Mu ya Allah. Kami sedang berada di tanah Kersan di mana Nabi kami berjuang ya Allah. Bukit-bukit dan batuan itulah tempat Nabi bagi untuk menyampaikan agama ini ya Allah. Di balik-balik pohon itulah para sahabat melakukan solat ketika mereka tak dibenarkan untuk melakukan solat. Wahai Allah, kami berada di akhir zaman ya Allah, sering lalai dan lupa ya Allah. Kami lupa betapa susahnya orang-orang dahulu membangunkan agama. Kami lupa bahawa sesungguhnya betapa susahnya orang dahulu menumpahkan darah mereka untuk membangunkan agama. Kami lupa bahawa orang-orang dahulu ya Allah menumpahkan seluruh perluh dan harta benda mereka untuk menegakkan agama. Kami berada pada akhir zaman ini ya Allah, hanya mengecap hasil daripada apa pengorbanan yang mereka lakukan ya Allah. Maka jadikanlah perkara yang sama dalam diri kami agar nanti anak cucu kami yang kami tinggalkan ya Allah juga akan dapat mengecap iman Islam dan mengamalkan Islam ini ya Allah. Allahumma ya Hanan ya Manan, terlalu banyak yang kami lalui dalam permusafiran ini ya Allah. Dalam jalan kami menuju kepada-Mu dalam ibadah umrah dan ziarah ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah semuanya diterima oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap payah kami ya Allah adalah bukti bahawa kami sebenarnya nak dekat dengan Engkau ya Allah. Jadikanlah setiap susah yang kami lalui ya Allah bukti betapa kami ingin hampir pada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maka teruskanlah jalan kami yang istiqamah ini ya Allah. Janganlah balikkan hati kami untuk melakukan maksiat dan berhutang ya Allah. Janganlah ya Allah himpun nanti di hari akhirat bersama dengan orang-orang berhutang ya Allah. Wahai Tuhan kami ingin benar-benar menjadi hamba-Mu yang bertaubat, hamba yang melakukan ibadah, hamba yang melakukan ibadah, hamba yang memuji-Mu ya Allah, hamba yang berpuasa kepada-Mu ya Allah. Maka kerana itu ya Allah, tolonglah kami a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah jangan jadikan ini kali akhir kami datang ke sini ya Allah. Ya Allah, tolonglah jangan jadikan ini kali akhir kami datang ke bumi ini ya Allah. Ya Allah, janganlah kali akhir semua amal-amal yang kami lakukan hanya berhenti di sini ya Allah. Pastikanlah kami ya Allah, berilah kami peluang lagi ya Allah. Ada taubat yang kami tak sempat nak nyatakan kepada-Mu ya Allah. Ada amal yang tak sempurna yang kami nak sempurnakan pada masa yang akan datang ya Allah. Wahai Tuhan kami, satukanlah seluruh hati kami dalam pas ini ya Allah, dengan ikatan kasih sayang yang sebenar ya Allah, yang saling membela di hari akhirat nanti ya Allah, yang saling doa kami dunia ini ya Allah. Wahai Tuhan kami semua sangat lebah dan dhaif ya Allah. Wahai Tuhan kami, di akhirnya ya Allah, jadikanlah seluruh amalan yang kami lakukan ya Allah adalah pelajaran buat ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah setiap pahala yang Kau berikan kepada kami ya Allah adalah hadiah buat ayah dan ibu ya Allah. Sesungguhnya pada sampai kapanpun dan bila pun ya Allah, anak-anak ini tak akan pernah mampu membalas setiap titis darah merah yang tumpah saat kami lahir ya Allah. Ya Allah, kami tak akan pernah mampu membalas setiap saat kami berada di dalam rahim ibu kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah tawaf kami pahala untuk ibu kami ya Allah, sa'i kami ya Allah, umrah kami ya Allah, bacaan Quran kami ya Allah, solat kami ya Allah, sedekah kami ya Allah. Semuanya ya Allah, Kau jadikanlah duanya semua adalah hadiah yang terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Dan berikanlah buat manusia yang tumpah peluhnya dalam membesarkan kami, yang sentiasa menyembunyikan susah kerana nak memastikan kami berjaya ya Allah. Maka ya Allah, jadikan berpahala untuk mereka ya Allah. Seandainya Kau telah
Allah, daripada doa ini merupakan penerang buat mereka, wangian buat mereka ya Allah, lapang buat mereka ya Allah. Dan tuliskanlah setiap nama yang berada tangan pada saat ini ya Allah, nama yang terdaftar dalam daftar ahli syurga. Dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Jangan ada orang seorang pun di kalangan kami yang namanya terpahat di pintu neraka jahanam untuk dibakar dalam neraka. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan rehat sambil-sambil sebab kita akan ada kerja lagi yang kita perlu buat. Jadi kita kena memindah barang kita di tempat nanti insyaAllah. Kita akan sentiasa ada arah-arahan supaya semuanya kita lancar. Rabbi yassir walakum asir, Rabbi amin bil khair, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.